Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudara pengurusi, sahabat-sahabat perjuangan, Ustaz Abu Bakar Abdullah, Fadil yang berhormat, saudara saya, Tuan Haji Wahid. Akan perjuangan saya sedang berehat sekarang di Cape Town, saudara Saiful, rakan-rakan pimpinan PAS, rakan-rakan keadilan, saudara-saudari penyokong, pejuang, mujahid dan mujahidah. Sudah banyak yang kita dengar tentang kezaliman UMNO. Hati saya seperti disiat-siat. Betapa kita yang menjadi mangsa kezaliman dalam tanah air sendiri. Kita bukan hidup di bawah rejim Yahudi. Kita tidak hidup di bawah rejim apartheid. Kita hidup dengan saudara seakidah kita. Kalaulah mereka masih seakidah. Sebab saya dengar mereka tukar agama. Ya tuan-tuan. Saya dengar mereka tukar agama. Dia tak mengaku Islam. Dia kata dia Islam Hadari. Dan ramai bertanya saya, apa Islam Hadari? Saya nak bacakan pantun Islam Hadari malam ni. Pantun ni tuan-tuan memadailah untuk menjawab tentang keadaan sebenar. Apa dia Islam Hadari? Islam Hadari. Kuliah agama tak ada lagi. Pesta dan disko sampai pagi. Syua heboh tiap negeri. Cuma di Terengganu dipanggil Perkampungan Islam Hadari. Mufti tegur kena maki. Kes bunuh hari-hari, rompak ragut makin menjadi. Aurat sudah tidak diperduli. Termasuk bini PM dan bini menteri-menteri. Hukum hudud dicaci. Perlembagaan penjajah dijunjung tinggi. Pejuang Islam ditangkap, digari. Bapa rasuah pula dipuja-puji. Itulah dia Islam Hadari. Islam tajaan Dolah Badawi, anaknya Nori, menantunya Khari. Faham tuan-tuan? Kalau orang tanya saya tak akan nak buang masa. Cuma satu kalimah yang saya boleh kata, Islam Hadari, bid'ah, ajaran sesat zaman ini. Ajaran sesat. Saya mempertahankan fatwa ini. Ajaran sesat. Pertama, apa kurangnya Islam yang Nabi bawa?
Mengapa nak tukar nama Islam? Dia jawab, kita hanya tukar nama Ustaz, tapi kandungan serupa juga. Tuan-tuan percaya kandungan serupa? Kita tanya dia, Islam baru ni apa kitab dia? Ada kitab baru? Ada Quran baru? Dia kata tidak, guna Quran yang lama juga. Saya tanya mereka, Quran yang mana? Quran yang 30 juzuk. Baik. Berapa surah? 114 surah. Berapa ayat? 6.666 ayat. Saya tanya dia, betul? Betul. Tak ada kurang, tak ada kurang. Tak ada tambah, tak ada tambah. Tapi tuan-tuan saya nak tanya, rukun Islam berapa? 5. Rukun Islam Hadari berapa? 10. Beza dah. 10 tuan-tuan. Punya sungguh-sungguh nak masuk syurga. Hak Islam kita ni 5 je. Tak cukup nak masuk syurga. Dia bagi 10 tuan-tuan. Kita tanya dia, baik. Kalau dia guna Quran yang sama, kitab hadis yang sama, kita tanya Islam Hadari, apa pendapat Islam Hadari tentang hudud? Dia jawab apa? Oh, hudud tak boleh bincang. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, hudud tidak ada dalam kitab Islam Hadari. Kenapa? Sebab bincang hudud maknanya mundur. Hudud ini hukum ketinggalan zaman. Potong tangan, rejam, sebat, ini hukum ketinggalan zaman. Kita Islam Hadari, Islam modern. Tonton. Bermakna ayat hudud sudah dibuang. Kita tanya dia, apa pendapat Islam Hadari tentang arak dan judi? Dia tak akan kata haram. Paling-paling dia kata, darurat, kita perlu pitih. Kita perlu duit. Kita perlu wang untuk membangun negara ini. Nak buat jembatan, nak buat sekolah, nak buat masjid. Kita tanya dia, bila masa pula dia buat masjid? Yang kita dengar, dia roboh masjid. Bermakna ayat arak, ayat judi, dia buang dah. Tak ada dah. Ayat apa lagi dia buang? Apa pendapat Islam Hadari tentang amar ma'ruf nahi mungkar? Dia buang juga. Apabila pegawai Jabatan Agama Wilayah tangkap budak-budak yang bermaksiat di zoo, satu disko, yang mereka bukan hanya menari, bukan hanya mabuk, bukan hanya berdisko, tapi buat maksiat. Ada yang sedang berzina. Ketika pegawai Jawi masuk, sedang berzina. Apa jadi tuan-tuan? Yang ditangkap dibebaskan, yang menangkap pula akan didakwa. Bermakna ayat amar ma'ruf nahi munkar sudah tak pakai. Apalagi yang dia buang? Ayat tudung. Astara Jabat mengatakan bahawa tak wajib tudung ni. Kepala perempuannya aurat ringan. Dan dia cabar lagi mana ayat Quran yang menyuruh wanita pakai tudung. Yang saya pelik, mana ulama-ulama Islam Hadari? Kenapa tak nasihat Astara Jabat? Kalau orang kata Astara Jabat bukan ulama baik, mana pergi ulama Hadari? Mana pergi penasihat Islam? Penasihat agama Islam di Jabatan Perdana Menteri? Mana pergi Haman? Siapa Man? Hamid Osman. Mana pergi Yusuf Nur? Mana pergi Abdullah Zain? Mana pergi Masyitah? Mana pergi? Malah Masyitah keluar fatwa baru, Kak. Boleh berjabat tangan laki perempuan. Tonton jangan terkejut. Kalau saya isytihar malam ini, imam wanita yang bakal muncul di Malaysia mengikuti imam wanita di Amerika, tidak lain tak bukan adalah Masyitah. Ini imam wanita yang berpotensi. Mengapa? Sebab apabila Astara Jabat keluar tulisan dalam Mingguan Malaysia, mengatakan tidak ada nas dalam agama, dalam Islam, Quran baik, sunnah baik, tidak ada nas melarang wanita jadi imam pada lelaki. Semua diam. Mufti-mufti diam. Ustaz-ustaz UMNO diam. Ustazah Masyitah diam. Apa jadi?
Sama ada mereka sudah jadi setan bisu, ataupun mereka setuju. Mana satu tuan-tuan? Dua-dua sekali. Dah setuju, jadi setan bisu. Ini masalah. Tidak heran tuan-tuan. Dalam keadaan kita lemah begini, musuh kita semakin berani, semakin agresif. Mula-mula mereka hanya kutuk Jawi. Tangkapan Jawi tidak berhemah. Jawi menangkap budak-budak ini memalukan, melanggar hak asasi manusia. Mereka mengutuk Jawi. Tindakan Jawi tidak beretika dan sebagainya. Kemudian mereka maju setapak. Mereka kutuk enakmen syariah Islam yang diamalkan di jabatan agama. Mereka minta supaya semua enakmen syariah ini digubal karena melanggar hak asasi rakyat. Hak apa dia? Hak untuk berhibur, hak untuk pergi disko, hak untuk minum arak, hak untuk berzina, hak untuk buka baju dan sebagainya. Nak telanjang, itu hak mereka. Sudahnya tuan-tuan, 52 badan bukan kerajaan berarak ke parlimen. Dan malam ini saya nak fokus kepada IFC. Yang berhormat, sudah sebut tadi IFC secara semitah lalu. 52 adik kakak, 52 badan bukan kerajaan pergi ke parlimen minta supaya IFC segera diluluskan. Apa dia IFC? Interfaith Commission. Kesuruhanjaya antara agama. Yang diilhamkan tahun 2001 dengan nama IRC. Inter-Religious Commission. Suruhanjaya antara agama ini 2001 diilhamkan. Tapi tak famous. Orang tak dengar. Sebab dia hanya di sekitar orang-orang tertentu. Dibicarakan di kalangan lawyer-lawyer. Dan yang terlibat dengan perundangan. Tapi tak keluar ke masyarakat. Hinggalah berlaku kes Jabatan Agama Wilayah. Dengan tangkapan di Zoom. Maka mereka naik ke mahkamah. Mereka naik ke parlimen. Bawa memorandum. Minta supaya IFC diluluskan. Kenapa? Sebab katanya. Jika ada IFC. Peristiwa yang berlaku di Zoo tidak akan berulang katanya. Kenapa? Tugas Suruhanjaya antara agama ini tuan-tuan, dia akan menjadi badan berkanon seperti Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam yang boleh menggubal agama. Boleh menggubal agama. Dan mereka nak Islam pun ada diletak di bawah IFC. Mula-mula hanya 4. Kristian, Buddhism, Hinduism, dan Sikhism. 4 agama. Sekarang masuk Islam. Dan mereka minta. Supaya Suruhanjaya antara agama ini. Diberikan kuasa mutlak. Dan mana-mana agama tunduk kepada perintah Suruhanjaya antara agama. Ada 14 tuntutan mereka. Tuan-tuan, dengar baik-baik supaya bila kita bercakap, kita tahu apa yang kita cakap. Kita tidak hanya bercakap dengan emosi. Saya nak tuan-tuan tenang dan rakan-rakan yang ada malam ini yang UMNO, syabas tahniah kena datang mendengar. Yang akan saya bicarakan bukan soal parti PAS, bukan soal parti keadilan, bukan soal parti UMNO. Ini soal survival ummah, survival agama Islam yang kita anuti hari ini adik kakak. Pertama mereka minta apa? Semua anak, dengar baik-baik. Semua anak yang lahir dalam keluarga Islam tidak semestinya beragama Islam. Faham? Faham tak? Contohnya, anak saya, bin Badrul Amin, binti Badrul Amin. Tetapi agamanya apa? Tak tahu lagi. Tunggu hingga dia berusia 18 tahun. Dan mana-mana orang, mana-mana rakyat negara ini yang berusia 18 tahun ke atas,
berhak memilih agama apa yang mereka ingin. Termasuk mereka berhak keluar dari Islam tanpa sebarang tindakan undang-undang. Paham? Contohnya, ada seorang imam Masjid Haji Muhammad. Anaknya seorang gadis berusia 18 tahun, murtad. Lari rumah, murtad. Saudara, agak-agak Tuan Haji Muhammad akan berdiam diri kan? Tak. Kalau berlaku pada kita pun, kita tak akan berdiam diri. Kita akan kejar, kita akan cari anak kita. Kalau saya perlu, upah gangster, upahlah siapapun, yang penting dapat anak dia, bawa balik ke rumah. Betul tak? Baik. Bila Haji Muhammad buat macam tu, polis akan datang, tangkap Haji Muhammad, penjarakan dia atas kesalahan jenayah kerana menghalang anaknya murtad. Faham tuan-tuan? Apa rasa hati kita? Sakit tak? Itu baru sikit. Apa dia minta lagi? Dia minta, mana-mana orang bukan Islam yang menganut Islam diberikan kebebasan untuk kembali ke agama asal mereka tanpa sebarang halangan dan tindakan undang-undang. Ya. Dan kita tak boleh buat apa pun. Kalau sekarang ni pun kita tak boleh buat apa sebab mereka masuk Islam kerana kahwin. Ya. Saling cinta mencintai, I love you, you love me, I love you, you love me, lip lap, gelap, nikah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, gaduh, cerai. Maka dia kembali kepada agama asal dia. Maklum, mak bapak dia masih belum Islam. Kita tak boleh buat apa. Tetapi mereka minta supaya dikeluarkan undang-undang menghalalkan, membenarkan mereka. Ada hitam putih, benarkan mereka keluar agama. Itu yang ketiga. Lagi apa mereka minta? Sebarang kes murtad hendaklah dikendalikan oleh mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Tuan-tuan tahulah kenapa bukan? Sebab hakim mereka, tok hakim mereka. Yang kelima, mereka minta apa? Mereka minta supaya mana-mana pasangan yang masuk Islam tidak diberikan hak penjagaan anak. Contohnya, sepasang Cina, suami isteri. Suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Maka mereka terpaksa berpisah, bukan? Anak siapa jaga? Sekarang ini, anak itu diberikan kepada suami yang Islam. Kalau isteri yang masuk Islam, anak diberikan kepada isteri yang Islam. Sebab kes masuk Islam ini dikendalikan oleh mahkamah syariah. Tapi lepas ini mereka minta tidak begitu lagi. Anak kekal dengan pasangan yang tidak Islam. Berikutnya mereka minta apa lagi tuan-tuan? Mereka minta supaya perkataan Islam dalam MyCard, dalam IC kita tu adik kakak, dihapuskan. Dipadam. Sekarang kalau kita tengok IC, ada tak Islam? Ada. Mereka minta dihapuskan, dipadam perkataan Islam. Mengapa? Supaya mudah mereka melakukan maksiat. Mudah mereka masuk pusat judi, pusat hiburan, disko sebagainya. Bila pegawai Jabatan Agama datang, siasat, dia tak tahu nak kata Islam ke bukan Islam ni. Tengok nama Muhammad. Dia tak kena tanya agama dulu. Awak agama apa? Kalau agama Islam, tangkap. Kalau dia kata bukan agama Islam, tak boleh tangkap. Sekarang ini, bila pegawai masuk tempat maksiat, tengok IC. Islam, tangkap. Islam, tangkap. Islam, tangkap. Islam, tangkap. Bila dipadam perkataan Islam, tuan-tuan. Nak tahu macam mana? Awak ditangkap kerana masuk dalam disko. Masuk dalam pusat judi. Kenapa? Sebab awak Islam. Kenapa? Macam mana tahu saya Islam? Nama Muhammad bin Abdullah. Kalau dia kata saya bukan Islam, nak kata apa? Takkan nak suruh dia buka tengok ada sunat ke tak? Ya. Kalaupun ada sunat, dia kata itu dulu sunat, sekarang dah tak Islam lagi. Sekarang pun yang bukan Islam pun dah bersunat dah tuan-tuan. Dan ini berlaku
Satu ketika ada kes ajaran sesat di Terengganu ni. Ayah nak. Di Kelantan, kes Ustaz apa nama? Ustaz Abdullah. Kelantan yang ajaran sesat. Ya. Mereka didakwa di mahkamah syariah. Kemudian lawyernya nasihat. Kalau tuan-tuan nak bebas daripada pertuduhan, senang saja. Macam mana? Murtad. Apa jadi tuan-tuan? Semua murtad. Buat surat akuan bersumpah, saya dengan rela hati, dengan ini mengisytiharkan keluar dari agama Islam. Habis. Maka mereka pun bebas daripada sebarang tuduhan. Mengapa? Sebab mahkamah syariah tidak boleh mendakwa orang bukan Islam. Dan sekarang dia bukan Islam. Tuan-tuan tahu siapa lawyer yang menasihati tersebut? Lawyer itu bernama Malik Imtiaz. Saya nak sebut nama ni tuan-tuan. Sebab Malik Imtiaz ini bekas murid saya di UIA. Saya ajar dia. Satu mata pelajaran saya ajar dia. Malik Imtiaz namanya. Saya ingat dah berpuluh tempat saya sebut ni. Ya. Kalau ada 40 hati kutuk Malik Imtiaz. Kena dia ni tuan-tuan. Dia yang menasihati anak buah mania supaya murtad. Dan mereka murtad. Dan saya nak tanya, tuan-tuan tahu tidak, apa hubungan Malik Imtiaz dengan IFC yang kita bicarakan ini? Malik Imtiaz adalah pengurusi penaja IFC. Faham ke tak faham ni tuan-tuan? Jangan sampai buat melopong. Macam tak faham pula. Ini masalah berat. Yang melanda kita hari ini. Akibat daripada kelemahan kita. Dah kalau orang agama kita pun sanggup menyerang agama sendiri. Orang tak berani tuan-tuan. Orang akan buat lebih lagi. Apa lagi dia minta? Dia minta supaya semua agama diajar di sekolah-sekolah. Tuan-tuan dengar hari itu, apa Keng Yek kata? Ketua gerakan kata apa? Hapuskan mata pelajaran agama Islam daripada sekolah kebangsaan. Supaya sekolah kebangsaan diterima oleh semua kaum. Tuan-tuan, dalam masa yang sama, mereka menuntut supaya semua agama diajarkan di sekolah-sekolah. Nampak, tuan-tuan? Mereka pandai bersendiwara. Mereka pandai berlakon. Di sini kata, hapuskan mata pelajaran agama Islam. Di sini kata, semua mata pelajaran agama. Hindu, Kristian, Sikhism, Buddhism diajar di sekolah-sekolah. Apalagi mereka minta? Mereka minta supaya semua agama bebas buat persatuan di sekolah-sekolah. Yang sekarang ini persatuan apa? Persatuan agama Islam. Putri Islam. Lepas ni tuan-tuan, insya-Allah akan ada pula putri Kristian, putri Hindu. Yang perangainya macam putri UMNO. Apa lagi mereka minta? Mereka minta supaya Bible dalam bahasa Melayu dan Indonesia bebas diedarkan di negara ini. Tuan-tuan agak nama Bible dalam bahasa Melayu apa? Injil? Bukan. Tuan-tuan jangan terkejut. Nama Bible dalam bahasa Melayu Alkitab. Al-Furqan. As-Siratul Mustaqim. 3 yang dapat kita kesan. Alkitab itu nama Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Itu Alkitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Al-Furqan, nama Quran. As-Siratul Mustaqim adalah jalan yang lurus Islam. Dan mereka minta supaya mereka dibenarkan menggunakan perkataan-perkataan suci orang Islam dalam percakapan dan penulisan seperti Allah, Nabi, syafaat, risalah, syariat.
surga, neraka. Dan ini yang digunakan dalam Bible, dalam bahasa Melayu. Mereka guna perkataan Allah. Dalam Bible, dalam Alkitab, mereka guna perkataan Allah. Untuk apa? Untuk mengelirukan anak-anak kita, tuan-tuan. Memang keliru. Anak-anak kita akan keliru. Dia akan baca, di sini guna Allah, di sini guna Allah. Paling tidak dalam hatinya berkata, oh, Islam dan Kristian serupa. Dan sekarang di Kuala Lumpur, adik kakak, ada tren baru anak muda kita, terutama remaja wanita, pakai salib. Sama ada yang bergantung ataupun dia tatu, dia tulis, lukis terus dekat bahu dia, dekat lengan dia, dekat dada dia, dekat pusat dia. Lambang salib. Bila orang tanya, kenapa pakai salib? Dia kata perhiasan. Bila orang tanya lagi, awak tak tahukah ini lambang Kristian? Dia kata apa? Kristian, Islam serupa saja. Sama. Ini masalah. Bila mereka baca Alkitab, tengok perkataan-perkataan yang kita gunakan, memang keliru. InsyaAllah seperti kita tak keliru. Dan kita tak baca pun benda tu, tuan-tuan. Pernah ditanya di parlimen, apa kedudukan Alkitab? Benarkah kerajaan sudah mengharamkan buku ini daripada disebarkan di Malaysia? Apa kata Daulah Badawi? Daulah Badawi kata, kita tidak pernah mengharamkan buku ini daripada disebarkan. Cuma kita pelik, sebulan yang lepas 2 orang ditangkap di Putrajaya kerana menyebarkan Alkitab. Jadi kita buat kajian, kita dapati bahawa Ketua Polis Daerah Putrajaya menggunakan kuasa yang ada pada dia. Inisiatif sendiri. Dia kerah anggota dia. Tangkap budak-budak yang menyebarkan Alkitab. Kenapa, tuan-tuan? Dalam hati polis ini masih ada Islam. Alhamdulillah. Kita nak polis-polis yang macam ini. Kita nak anggota polis yang ada iman, tuan-tuan. Seperti Ketua Polis Daerah Putrajaya. Dan dia pun tak boleh buat lebih. Dia tangkap hari ini, besok dia kena bebas. Kenapa? Tak ada undang-undang, tak ada peraturan. Tak ada peruntukan nak menangkap budak-budak ni. Cuma tangkap 1 malam untuk menakutkan saja. Bebas besoknya. Dan kalau nak tangkap lebih 24 jam, dia kena dapatkan arahan perintah daripada mahkamah. Apa lagi yang mereka minta? Mereka minta supaya kerajaan menyediakan dana yang cukup untuk membina dan menyelenggarakan rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Dan mereka minta juga supaya kerajaan membenarkan pembinaan rumah-rumah ibadat orang bukan Islam. Tuan-tuan, yang saya perhati di Malaysia ni, antara masjid dengan kuil, mana nak mudah bina, tuan-tuan? Tadi baru sebut. Waktu kita sebut tadi. Berapa banyak masjid diroboh? Di Kuala Lumpur berapa banyak surau diroboh? Ada kuil diroboh? Ada tokong diroboh? Cuba buat surau di rumah. Dia akan roboh. Tapi di Kepung, tempat saya tinggal, di KL, berapa ramai, berapa banyak rumah dibuat tokong, dibuat kuil. Buat tak tahu je. Apa masalah kita? Tuan-tuan. Apa yang mereka minta lagi? Mereka minta supaya program-program agama Islam dalam bahasa Tamil dan Cina dihentikan di radio dan TV. Sekarang ni kita ada rancangan Al-Hidayah dalam bahasa Cina dan Tamil. Mereka minta hentikan. Dan sebaliknya mereka minta semua agama dibenarkan untuk berdakwah dalam TV. Jadi tuan-tuan, insya-Allah di bawah Islam Hadari ini tak lama lagi kita akan dapat menikmati forum perdana ehwal Hindu yang dibintangi oleh Syekh Sami Velu. Ya.
Forum Perdana Ehwal Kristen. Forum Perdana Ehwal Buddha. Ini Islam Hadari, tuan-tuan. Apalagi mereka minta? Mereka minta supaya orang Islam yang bayar zakat tidak dikecualikan daripada cukai pendapatan. Maknanya apa? Maknanya 2 kali bayar. Zakat bayar, cukai pun bayar. Ini cukai berganda. Akhirnya orang Islam akan rasa tertekan, rasa terbeban. Dan bila terbeban, mereka hanya pilih satu saja. Agak-agak orang Islam pilih yang mana, tuan-tuan? Zakat ke cukai pendapatan? Cukai pendapatan. Kenapa? Sebab tidak ada undang-undang menangkap orang tak bayar zakat. Tetapi, siapa tak bayar cukai pendapatan, semalam apa dia buat? Semalam dia hantar berapa banyak saman. Ya. Kejar orang yang tak bayar cukai pendapatan. Semalam. 2 hari lepas. Dan mereka minta, tuan-tuan, supaya wang zakat yang dikutip oleh orang Islam ni digunakan juga untuk orang-orang bukan Islam. Faham tak faham ni? Faham? Saya tanya, tuan-tuan. Mereka nak apa ni? Nak apa ni, tuan-tuan? Ini dah keterlaluan. Artikel 10 Perlembagaan Negara menjamin kebebasan beragama. Maknanya awak bebas mengamalkan agama sendiri. Tapi bukan mengganggu agama orang lain. Ini ganggu agama kita. Dia ganggu anak saya. Dia ganggu agama saya. Dia ganggu masjid saya. Dia ganggu generasi saya, tuan-tuan. Dia ganggu Quran saya. Dia ganggu Tuhan saya. Dia ganggu Nabi saya. Satu soalan. Dia nak apa, tuan-tuan? Jawab, nak apa? Kalau nak perang, cakap nak perang. Kalau nak gaduh, cakap nak gaduh. Tuan-tuan nak gaduh ke ni? Nak gaduh ke? Saya tak sanggup, tuan-tuan. Saya tak sanggup. Tuan-tuan sanggup tengok jiran potong jiran macam di Bosnia? Sanggup? Tuan-tuan sanggup tengok jiran rogol jiran macam di Ambon? Saya tak sanggup, tuan-tuan. Tuan-tuan sanggup berlaku rusuhan kaum seperti 13 Mei? Saya tak merasakan. Tapi saya dengar cerita dahsyat. Sanggup ke, tuan-tuan? Nak perang ke ni? Sanggup ke ni? Tuan-tuan. Tak tahulah. Kalau orang lain sanggup, saya tak sanggup. Betul? Kenapa? Sebab kita tak ada kekuatan. Nak lawan dengan apa? Senjata apa kita ada? Paling-paling parang kontot. Itu pun tumpul. Mereka ada apa, tuan-tuan? Ya, minta maaf lah. Ya, rakan-rakan Cina di sini. Saya bercakap di depan audiens, ada Cina, ada India. Saya bagi faham mereka. Dan mereka faham. Mereka pun tak setuju dengan AFC. Sebab dia kata, ini amat berbahaya. Boleh membawa rusuhan kaum, tuan-tuan. Kalau ada Cina malam ni, tuan-tuan kena faham. Kita nak selamatkan negara kita daripada rusuhan. Kita tolak IFC atas dasar kita inginkan kekalkan kedamaian. Saya tak nak perang, tuan-tuan. Kalau perang pun, tuan-tuan, tak ada kekuatan. Mana anak muda kita? Mana anak muda kita? Mana pasukan silat kita? Gayung ke cekak ke rimau ke mana? Anak muda mereka banyak keluaran universiti. Anak muda kita keluaran mana? Serenti. Nak harapkan anak muda kita yang mata merah, helium lele, jalan pun, brother. Nak harapkan itu, nak gaduh. Nak harapkan mereka itu, tuan-tuan. Tak payah kena-kena, hembus je. Dah tumbang dah. Saya bukan menghina bangsa saya. Tapi saya nak mengatakan, physically, we are not ready. Nak perang ni, 2 senjata, tuan-tuan. Senjata fizikal, senjata spiritual. Kalau senjata fizikal tak kuat, at least ada senjata spiritual. Dalam peristiwa 13 Mei, kita dengar pakcik kita bercerita.
Saya pergi Sungai Siput Utara. Dengar mereka bercerita. Ada satu masjid atas bukit Sungai Siput Utara. Ipoh. Mereka dikepung. Mereka kumpul dalam masjid. Mereka tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang datang kak? Tentera berkuda pakai jubah putih. Habis lari semua. Ya, yang mengepung mereka lari ditampungkan. Tengok tentera berkuda pakai jubah putih. Hari ini kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa yang datang? Tak FRU datang, Inul apa tadi? Gelek Grudi tadi. Tak jadi tuan-tuan, tak boleh. Sebab hati kita tak sebersih dulu. Makan minum kita dah campur aduk. Kita makan benda haram. UMNO bagi wang haram. Kita makan wang haram. Maka itu mengotorkan hati kita tuan-tuan. Sembahyang kita tak diterima. Doa kita tak diterima. Mengapa? Sebab kita makan wang haram. Biar malam ini kita cerita bab basic hukum tuan-tuan. Tak kira lah siapa depan saya. Baik Melayu, UMNO, PAS, Keadilan, Cina, India. Dengar baik-baik. Ini masalah kita. Yang mana masalah agama, masalah akidah ini atas segala-galanya tuan-tuan. Dan saya nak tanya, mengapa mereka bawa memorandum ke Parlimen? Mengapa mereka pergi ke Parlimen minta ahli Parlimen luluskan IFC? Mengapa? Sebab mereka tahu Parlimen sudah mereka kuasai. Tuan-tuan, Abdullah Balawi kata apa? Buang kes ke ataupun tunggu dulu? Tadi Ustaz YB dah sebut. Apa? Ok dulu. Ok. Tunggu dulu. Tangguh dulu. Kenapa Daulah Badawi kata tangguh dulu? Kenapa tak kata hentikan, buang kes? Kenapa? Tahu jawapannya? Sebab majoriti ahli Parlimen sudah tanda tangan IFC. Saudara, di Parlimen 219 ahli Parlimen. 100 bukan Melayu. 119 Melayu. Dapat nombor tu? 219 ahli Parlimen. 100 bukan Melayu. 119 Melayu. Ramai kita Ustaz. Takkan IFC boleh lulus. Sabar dulu, tunggu kejap. Kebanyakan MP Cina, MP India dah sign. Dan ada juga yang tak sign. MP Cina, MP India, ada yang tak nak sign. Baik. MP Melayu macam mana? 7 MP confirm tak sign. Siapa? PAS dan Keadilan. Confirm tak sign. Saya dah cek, semua tak sign. Tinggal 112 hak UMNO ni. Tuan-tuan jangan terkejut. Ini pelik tapi benar. Tadi saya kata, ada MP Cina, MP India tak sign. Bila kita tanya mengapa tak sign, dia kata ini barang banyak bahaya. Ini kalau jadi, dia kata boleh gaduh. Melayu boleh mengamuk. Betul tak tuan-tuan? Kalau IFC lulus dan anak kita boleh murtad dengan mudah dan kita tak ada kuasa nak halang anak kita murtad, saya sanggup mati tuan-tuan. Saya sanggup mati. Ini soal anak saya. Anak saya, tanggungjawab saya. Saya sanggup mati tuan-tuan. MP Cina, MP India tahu bahaya ini. Mereka tak sign. Saya tabik mereka. Saya hormat mereka. Ini manusia. Ada akhlak, ada hati perut. Tapi kita pun pelik juga kan. Kenapa Cina, India tak nak sign? Pelik tak tuan-tuan? Pelik. Tapi lagi pelik tuan-tuan. Bila kita dapat tahu. MP Melayu pun ramai yang sign IFC. Hamba sebut seorang lah malam ni. Syahrizad. Syahrizad dah sign. Dan ramai lagi yang lain. Malah ada seorang Tan Sri.
Ada seorang Tan Sri Melayu, bukan hanya sign, dia buat remark lagi. Dia buat statement. Dia kata apa? Kalau enactment syariah itu dibiarkan berterusan, satu hari pegawai-pegawai berjubah itu akan naik rumah kamu, geledah rumah kamu dan tanya kamu, sudah sembahyang ke belum? Dia Perli, tuan-tuan. Tan Sri, seorang Tan Sri Melayu. Cari sendiri namanya. Syahrizad saya kena sebut. Sebab dia paling lantang. Dia ini kalau lepas Masyitah jadi imam satu, dia boleh jadi imam dua. Apa dia Bilal? Maaf, dia Bilal. Dia Bilal. Soalan saya, tuan-tuan. Kita nak salahkan siapa? Kita nak salahkan MP Melayu yang sign IFC, atau kita salahkan orang yang menghantar mereka ke parlimen? Siapa yang salah, tuan-tuan? Saya tak salahkan MP yang tanda tangan, sebab mereka ni pun bukan ada pendirian. Mereka ni pun tak ada perjuangan. Perjuangannya perut, minta maaf. Perjuangannya perut. Selagi perutnya buncit, okeylah. Yang lain dia peduli apa? Agama nak hancur ke? Quran nak dikoyak-koyak campak dalam tandas ke? Besok insya-Allah lepas main Jumaat di Kuala Lumpur, satu demonstrasi besar-besaran akan dibuat. Ya, di depan US Embassy, depan kedutaan Amerika, membantah Quran kita yang dikoyak-koyak dan dicampak dalam lubang tandas oleh tentera Amerika. Besok, tuan-tuan. Dan saya nak tengok apa reaksi FRU lagi. 3 bulan yang lepas, kita buat demonstrasi depan US Embassy kerana membela saudara kita yang mati di Iraq. Kita minta tentera Amerika undur daripada Iraq. Kita minta, satu dunia minta, bukan kita saja. Demonstrasi anti perang sedunia. Di Amerika dibuat, di Britain dibuat, di Paris semua satu dunia dibuat. Permintaan kita hanya satu. Tentera Amerika berundur daripada Iraq. Saudara tahu apa jadi? Demonstrasi yang buat di Amerika, di tengah-tengah Amerika, aman. Tak ada gangguan. Demonstrasi yang dibuat di kota London, aman. Tak ada masalah. Polis cuma jaga, jangan sampai trafik jam, jangan sampai buat benda yang tak patut. Aman. Bawa spanduk. Yang dibuat di Paris, aman. Yang dibuat di Australia, di New Zealand, aman. Tapi yang dibuat di Kuala Lumpur tak aman, tuan-tuan. Kenapa? Sebab ada bukit amannya tu. FRU telah bertindak ganas, tembak kawan-kawan kita, saudara kita yang berdemonstrasi, nak bela saudara kita yang mati di Iraq. Kita bukan minta slogan turun Badawi, turun. Tak ada. Macam dulu, undur Mahathir, undur. Sekarang tak ada. Kita minta Amerika undur daripada Iraq. Tapi polis kita telah bertindak ganas. Pukul kita. Siram kita. Dan tahan kita. Ini di Malaysia. Dan saudara tahu siapa pengurusi OIC? Siapa? Siapa? Dollah Badawi. PM Malaysia. Dan Iraq adalah ahli OIC. Kita nak tolong saudara kita yang dibunuh di Iraq. Kita minta Amerika lari. Berundur. Tapi yang tangkap kita, yang pukul kita, yang serang kita, polis Malaysia. Polis Amerika pun tak kacau, tuan-tuan. Mana jahat? Polis Amerika ke polis Malaysia? Minta maaflah pak-pak polis, ya. Buat kerja, buat kerja. Cari makan, cari makan. Tapi ingat, satu masa kita semua akan dimakan oleh ulat dan cacing. Ingat baik-baik. Ya, saya ulang di mana-mana. Ketika saya ditahan dalam ISA, ditanya berbagai-bagai, diugut berbagai-bagai, digertak berbagai-bagai. Akhirnya ada 2-3 orang mengaku, Ustaz, kami ni cari makan ya. Saya katakan, Tuan cari makan, cari makan. Nak makan, makan. Selagi boleh makan. Tapi ingat, satu hari Tuan akan dimakan oleh ulat dan cacing. Ingat tu je.
Banyak mana nak makan? Banyak mana? Besar mana perut ni? Nak isi. Bila nafsu sudah menguasai, tuan-tuan. Bila kecintaan kepada agama dah tak ada. Cinta dunia sudah melebihi. Ini yang jadi. Sebab itu tuan-tuan, kita nak IFC ini lulus atau tidak? Apa kita kena buat? Tak lain tak pun. Ya. Saya tak nak perang. Saya tak sanggup perang-perang ni tuan-tuan. Ya. Itulah serius Allah. Kalau dah tak ada pilihan dan nak perang juga, Allah lah. Ya tak? Kita ni orang beriman. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu, tapi itu baik untuk kamu. Memang kita tak suka perang. Tapi kalau Allah kata perang, perang. Tapi kalau boleh elak, kita elak dulu. Tak ada lain tak bukan. Selagi UMNO berkuasa, tuan-tuan. Ya, selagi orang-orang macam Idris Jusuf ni berkuasa, tuan-tuan. Bukan hanya rumah kita tak selamat. Bukan hanya masjid kita tak selamat. Saudara, anak kita tak selamat. Generasi kita tak selamat, tuan-tuan. Sebab itu kita punya pilihan. Ya, kita teruskan perjuangan. Dan saya yakin, ya semangat yang ditunjukkan hari ini luar biasa. Ya, sejak Anwar Ibrahim keluar ini luar biasa, tuan-tuan. Ya, cuma Anwar Ibrahim dia terpaksa banyak menghabiskan masa di luar negara. Ya, setelah 2 bulan dia di Oxford University sebagai pensyarah, sebagai profesor jemputan, profesor pelawat di sana. Sekarang dia berada di Johns Hopkins University di USA untuk menjadi profesor pelawat. Tapi tugasnya besar. Ya, bukan hanya mengajar di universiti, tidak. Ya, Anwar diberikan tugas yang besar untuk mencari jalan perdamaian antara Timur dan Barat. Ya, sudah banyak dibuat dialog-dialog. Ya, perbincangan antara Timur dan Barat, terutama Islam dan Amerika. Sebulan yang lepas, satu seminar tentang Islam dan Amerika dibuat di Qatar. Dan seluruh dunia dijemput, termasuk dari Malaysia. Dan saudara nak tahu siapa yang datang dari Malaysia? Najib dan Hishamuddin. Datang ke seminar tersebut, mendengar ucap utama oleh Anwar. Ya. 2 bulan yang lepas di Australia dibuat seminar tentang undang-undang se-Asia. Yang hadir siapa tuan-tuan? Semua ketua-ketua hakim negara-negara Asia, termasuk ketua hakim Malaysia datang dengar ceramah Anwar di Australia. Saudara, setelah beberapa bulan Anwar di luar, kita melihat, ya, dia sudah pergi ke mana-mana, ke Eropah, ke Amerika, ke Afrika, dan saudara Saiful berjumpa dengan beliau di South Africa. Ya, beliau sudah pergi ke negara Arab. Alhamdulillah, satu dunia menerima kepimpinan saudara Anwar. Ya, yang pelik saudara, UMNO tak nak terima saudara. Ya, Melayu ni. Sebab itu bagi kita peluang ada insya-Allah. Dan semangat yang ditunjukkan ada. Cuma kita kena bekerja, tuan-tuan. Tugas ini bukan hanya tugas orang-orang yang berada di atas sini, tidak. Ya, kami tidak mampu berbuat sesuatu tanpa yang di bawah. Sebab itu, saya lantik semua yang hadir malam ini sebagai juru cakap. Pergilah lepas ini dan bercakaplah di mana-mana. Ya, dapatkan kaset-kaset, CD-CD ceramah yang ada di sana. Kita dengar, sampaikan. Paling tidak, tuan-tuan, beli Harakah, beli Buletin Keadilan, Suara Keadilan. Lepas baca, kita berikan kepada jiran-jiran kita. Saudara sekalian, kita wajib berjihad atas nama agama. Atas nama agama. Dan kalau kita mampu lakukan itu, insya-Allah, kita mampu melakukan perubahan pada pilihan raya akan datang. Syabas tanya kepada rakan-rakan di Gong Bada yang menganjurkan program sebegini. Ya, selepas pilihan raya tahun lepas, jarang-jarang sekali kita dapat anjurkan program ya sehebat ini. Jadi saudara sekalian, sudi-sudilah nanti ya untuk meninjau gerai-gerai yang ada di sana dan dapatkan apa juga yang boleh dibeli ya sebagai kenang-kenangan dan meneruskan perjuangan.
Dan saya tidak membawa kaset-kaset ceramah. Yang saya bawa kaset-kaset zikir munajat. Ya, di sebelah kanan sana depan bangunan atau tepi sebelah kereta putih itu, ya, ada saya bawa kaset-kaset zikir munajat dan CD zikir munajat supaya kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama bertasbih memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, berkatilah majlis kami malam ini. Di malam Jumat, malam penuh berkat, malam 1000 doa dan munajat. Kami pohon kepadamu ya Allah, hukumlah mereka melakukan kezaliman. Hukumlah mereka yang melakukan kezaliman ya Allah. Hukumlah mereka yang terlibat dengan segala bentuk kezaliman, ya Allah. Terutama mereka yang terlibat dalam merubuhkan rumah-rumahmu, ya Allah. Hukumlah mereka yang merubuhkan masjid, ya Allah. Hukumlah mereka yang telah tergamak. Mengotorkan tangan-tangan mereka dengan merubuhkan masjid. Merubuhkan rumah-rumahmu, ya Allah. Hukumlah siapa saja yang terlibat merubuhkan rumahmu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridaan-Mu. Bimbing kami ke arah surga-Mu. Selamatkan akidah kami. Selamatkan syariat kami. Percantikkanlah akhlak kami. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami, anak istri kami, harta benda kami dari kerosakan dunia dan kemusnahan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang belum lagi membaca buku yang saya tulis ya ketika saya menyambung pengajian di Universiti Kemunting dulu, ya boleh dapatkan di depan sana ya sebuah buku berjudul dari UIA ke ISA. Ya sebagai perkongsian pengalaman. Nak kongsi cerita bolehlah tuan-tuan. Ya, kalau nak rasa tu kena masuk ke dalam lah. Ya, dan juga ada Al-Maqsurat, ya, CD dan zikir Al-Maqsurat yang elok kita amalkan sebagai pendinding kita insya-Allah. Ya, terutama di saat ya kita memerlukan ya kekuatan rohani, maka zikir-zikir itulah amalan kita. Semoga Allah berkati, semoga Allah ampunkan dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pihak majlis mengucapkan jazakumullahu khairal jazaa.